dalam Al-Quran menjelaskan satu surah khas, surah Ad-Dukhan, asap. Dan asap itu sebenarnya kandungannya adalah ghubar, iaitu apa yang disebut debu-debu, yang akhirnya disebut jerebu. Yang mana debu-debu yang menjadi jerebu itu tepu dan tak bergalih, maka tak siapa pun boleh mengelak diri. Kita akan menghidunya. Sudah barang pasti kemudaratan bakal menimpa kita. Begitu juga kemudaratan menimpa ternakan, kemudaratan juga menimpa tanaman. Inilah yang menimpa umat manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, engkau tak dengar pun tak apa. Kerana aku sengaja nak cerita malam ni tajuknya lain sikit. Bertajuk Jerebu, Elias Ad-Dukhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang tokoh ahli tafsir Islam yang dihormati lagi disegani, dan dia juga tokoh ulama fiqh yang unggul, dan dia juga salah seorang daripada sarjana falak, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mawardi. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mawardi dah pun wafat 900 tahun yang lalu. Maka dalam tafsirnya mengemukakan dua pendapat. Seorang pendapat sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Ubaidah, dan seorang lagi tokoh tabi'in, Abu Qutaibah, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Qutaibah. Maka apabila mengemukakan penjelasan seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah menyatakan yang Allah maksudkan pada ayat yang ke-10 surah Ad-Dukhan, perkataan Dukhan itu memberi isyarat bahawa apabila penempatan kita ini didatangi asap yang turun daripada langit dan memenuhi permukaan bumi dan menyelubungi penempatan kita, itu menjadi petanda penempatan itu akan berhadapan dengan ujian, dugaan, cobaan dari Allah. Itulah dia kemarau. Maka di kalangan para sahabat mengakui kalau perkara itu berlaku, pasti penempatan itu didatangi kemarau, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyazubillah. Baik, manakala Imam Al-Mawardi juga mendatangkan pendapat seorang tokoh tabi'in, Abu Qutaibah, yang menyatakan bahawa yang Allah maksudkan dengan asap pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 surah Ad-Dukhan itu ialah bumi menjadi kering kontang, gersang, tandus, dan oleh kerana cuaca yang begitu panas terik, maka bumi terbakar. Maka ianya menjelaskan kepada kita tokoh tabi'in yang telah wafat 1300 tahun yang lalu. Ini cerita 1300 tahun yang lalu. Ad-Dukhan yang dimaksudkan istilah asap yang hasil daripada apa yang disebut bumi yang panas, bumi yang gersang tandus, bumi yang kering kontang, menyebabkan berlakunya kebakaran. Maka kebakaran itu menyebabkan asap yang menyelubungi,
dan asap itu terus dibawa pergi ke penempatan-penempatan yang lain, menunjukkan bahawa kemudaratan itu mula merebak dan membawa mudarat kepada manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak baik kita menuduh endon membakar hutannya. Jangan kau tuduh, tak elok. Pengalaman saya ketika usia belasan tahun, tolong orang tua saya buka kebun dekat Seri Bunian yang belum jumpa lagi orang bunian. Saya dibesarkan di estate, Kulai Besar Estate. Tapi orang tua tu, arwah orang tua, dia adalah tanah banyak juga, hampir 5 ekar. Dia tebus guna tu tanah gambut kan, gambut dalam. Jadi dia ada pengalaman kayakan syarikat India Timur, Kulai Besar Estate. Maka dia tahulah macam nak buka kebun. Maka bawalah aku buka kebun dekat Seri Bunian, Pontian. Dalam gambutnya tu tanam 5 ekar. Tiba-tiba lepas tahun terbakar, tuan-tuan. Orang tua saya nangis tau. Kita umur belasan tahun happy je pergi jalan-jalan. Nangis dia. 5 ekar terbakar tanam kelapa sawit. Itu awal tahun 80-an tu, 81 ke apa. Menangis orang tua saya. Tengok pun tak ada. Tiba-tiba dapatkan anak dah jual dengan Cina. Settle. Dapatkan anak Faraid jual dengan Chua Soilek 500 M. Tak apa dah macam mana. Anak-anak kan milenial. Kau jangan. Tapi orang tua punya usaha zaman dulu kan, 5 ekar tau dibuat, terbakar menangis. Tuan-tuan, dah lah terbakar. Dia sebenarnya bukan kita bakar, memang panas. Inilah makna ad-duhan. Apa yang dihujah, dijelaskan oleh Imam Asyik Al-Imam Abi Qutaibah yang berlaku di zaman tabi'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, fenomena ad-duhan, bumi kering kontak, gersang, panas, ini merupakan bala dari Allah. Bukan bumi sahaja, ada ketikanya berlaku laut pun panas. Bukan tanah aja panas, laut pun panas, menyebabkan bahawa angin panas. Ya Allah, dah mula datangnya ribut, angin panas, tanah panas, laut pun panas. Dan peristiwa ini sebenarnya berlaku zaman berzaman. Apatah lagi tokoh ahli falak Islam yang dihormati lagi disegani, Asyik Al-Imam Al-Idrisi menulis dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, zaman berzaman kerajaan Islam Fatimiyah, menulis bahawa cuaca yang ditakuti adalah cuaca Al-Ibnu. Al-Ibnu tu bahasa Arab, bahasa Melayunya anak lelaki mengawur, anak lelaki panas, naik angin. Maka tanah panas, gurun panas, laut Mediterranean pun panas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana David Beckham tak belajar tajwid, nak sebut Al-Ibnu tak gerti. Al-Ibnu dia gerti. El Nino. Asalnya Al-Ibnu jadi El Nino. Makna itu bahasa Arab tu. Jadi El Nino dan perkataan Al-Ibnu, bahawa tanah panas, laut pun panas. Tapi nanti ada negara lain yang banjir pula, kerana dah panas sangat berhimpun kat situ, yang lain pula hujan. Ya Allah, cuaca namanya cuaca Al-Ibnu, El Nino. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kau dengar je lah kuliah aku ni. Faham tidak tak kisah.
Azman faham. Yalah kan di tengah panas, yalah. Payment lambat macam mana? Tuan, ini rahmati Allah. Sekarang ni ada 3 tau. 3 orang di WhatsApp dengan aku. Seorang Johor Bahru, seorang Perak, seorang lagi KL. Kerana dia tahu aku dah ada ilmu falak, masing-masing semua minta aku buat delikkan falak. Bilakah tanah dia akan laku dibeli? Yang seorang tu kat KL, dia heranlah tanah dia tu tak lepas-lepas. Yang seorang lagi kat Perak pun tanah dia pun orang tu dah setuju, dah bayar 10%, bakinya tak bayar-bayar. Yang seorang Johor Bahru lah. Jadi masing-masing tu minta aku buat telekan. Aku cakap gini, telekan tu tak tembus lah, kena bayar 10% juga.